Persoalannya, apakah isu ini, hijab ilmu ini tidak melibatkan kita sebagai orang ramainya, orang awam, dan hanya melibatkan orang-orang yang tertentu saja, iaitu dari kalangan orang-orang yang awliya, muqarrabin dan sebagainya, atau bagaimana? Jadi pertanyaan itu diminta saya supaya memberikan sedikit lagi penjelasan. Apakah persoalan hijab ilmu itu tidak membabitkan kita? Hanya melibatkan golongan tertentu seperti awliya dan sebagainya, atau sebaliknya? Jadi sekiranya ada orang yang menyatakan bahawa hijab ilmu ini hanya melibatkan awliya, maka terserahlah. Terserahlah bagi yang ingin berkata demikian. Cuma ingin saya jelaskan tentang perkara ini menurut apa yang dijelaskan oleh ulama tasawuf di dalam kitab-kitab mereka. Jadi terserah kepada masing-masing lah. Nak pakai, kalau nak menganggap hijab ilmu ini tidak membabitkan kita, hanya melibatkan golongan-golongan tertentu seperti awliya, muqarrabin dan sebagainya, silakanlah. Cuma saya nak beritahu apa huraian yang diberikan oleh ulama tasawuf berkait perkara ini. Jadi kalau kita perhatikan, persoalan hijab ilmu ini dijelaskan oleh ulama-ulama berkait dengan masalah takabur. Yang kalau kita tengok dalam kitab-kitab seperti Ihya dan sebagainya, persoalan ini merupakan persoalan yang dibahaskan di bawah tajuk ujub dan takabur. Ataupun persoalan ini disebut sebagai muhlikat, perkara-perkara yang boleh merosakkan manusia. Kalau bahasa moden, bahasa mudah hari ini, kalau dalam tasawuf, dia melibatkan mazmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat buruk yang dicela oleh syarak. Jadi kalau kita tengok kitab tasawuf, kita akan mendapati persoalan ini duduk situ, dibahaskan di bawah tajuk takabur. Baik, kalau kita tengok, kalau kita perhatikan, mereka ni, ulama-ulama tasawuf ni telah menyenaraikan, menyebut sebab-sebab yang menjadikan manusia itu takabur, sombong, bangga diri. Maka antara sebab-sebabnya yang disenaraikan adalah ilmu, ibadah, zuhud dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hijab ilmu. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Jadi persoalannya adalah bukan ilmu itu sendiri yang menjadi hijab, tetapi apa kesannya pada diri manusia, itulah yang menjadi hijab. Kalau kuah, bandingan dengan kuah itu sendiri, kalau duduk di tempat yang betul, duduk dalam makuk, menjadi makanan yang baiklah. Tapi kalau letak di baju, ia jadi kotor. Bukan atas kuah tu, tempat letak ia tu. Apa kesan daripada tempat tu? Maka demikianlah ulama apabila mereka membahaskan hijab ilmu ini, dia tengok apa kesan ilmu, apa kesan yang ditimbulkan oleh ilmu itu pada diri kita. Maka disitulah yang menimbulkan hijab. Bagaimana? Baik. Kalau seperti yang saya sebut dulu pada kuliah yang lalu, kalau kita tengok pada kitab Al-Hikam, antara kalam-kalam hikmah Syekh Ibn Atta berkait dengan perkara ini disebutkan seperti yang sudah saya sebutkan dululah, iaitu ilmu ni inqaranathul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu ni sekiranya berhubungan dengan ilmu itu adalah khasyah, maka dia adalah ilmu yang bermanfaat, yakni untukmu, memberi manfaat kepadamu. Tapi sekiranya tidak demikian, ilmu tetap ilmu,
tetapi tidak membawa kepada khasyah, yang akan saya jelaskan sikit, fa'alaika. Ilmu itu menjadi beban kepadamu. Ilmu itu akan menjadi masalah kepada dirimu. Maka itulah yang dimaksudkan dengan hijab ilmu. Bukan ilmu itu, tapi apa kesannya pada diri kita. Sekiranya ilmu itu membawa kita menjadi lebih kenal, lebih insaf, lebih sedar diri, lebih memahami perkara, lalu menimbulkan tawaduk, khasyah ni sifat bagi hati. Khasyah ni sifat bagi hati, takut. Takut ni kita tak nampak. Dia sifat hati. Maka kata Syekh Munatak, sekiranya ilmu itu dihubungkan dengan sifat tu khasyah tu, iaitu sifat dengan ilmu tu, hatimu menjadi lebih mengenal Allah. Hatimu menjadi lebih memahami tentang Allah. Hatimu menjadi lebih asyik dengannya, lebih khusyuk terhadapnya, bertambah takwamu. Maka ilmu itu yang meninggalkan kesan seperti itu, itulah ilmu yang memberi manfaat. Maksudnya ilmu itu bukan menjadi hijab bagimu, memberi manfaat kepadamu. Tapi sekiranya ilmu itu meninggalkan kesan yang lain, wa illa, sekiranya tidak demikian, ilmu itu menimbulkan perasaan ujub dalam hatimu. Dengan ilmu itu menimbulkan takabur dalam hatimu. Ilmu itu menjadikan engkau riak dengan ilmu itu. Maka pada waktu itu, alaika, kata Syekh Ibn Atta, ilmu itu jadi beban kepada dirimu. Dia akan jadi hijab bagi dirimu. Jadi tengok, apa kesannya pada diri kita. Kalau dengan sebab ilmu, kita mula rasa sombong, rasa ujub bangga diri. Lalu sombong, kita rasa kita lebih dari orang, kita rasa kita tahu serba-serbi. Lalu kita pandang orang lain semuanya tak erti, semuanya bodoh, semuanya tak tahu kala belaka. Itulah takabur. Itulah takabur. Sekiranya dengan ilmu itu menjadikan kita bersikap, dengan ilmu itu kita rasa yang lain daripada kita tahu, yang lain daripada kita belajar, yang lain daripada kita faham, semuanya tidak betul, tidak boleh terima. Itulah hijab ilmu. Kita hanya boleh terima kebenaran yang kita tahu. Yang lain daripada kita tu, kita anggap tidak benar semuanya. Itu hijab ilmu. Jadi, kita nak tahu ilmu ini, kedudukan dia kelas mana, tengok apa kesan dia. Sekiranya dia menimbulkan takabur, menimbulkan ujub, menimbulkan riak, kadang-kadang sifat ini boleh timbul bila-bila masa, na'udzubillah. Kadang-kadang kita ni orang mengaji ilmu ni, kadang-kadang orang tanya sedekah, kita jawab sedekah. Padahal orang tanya sedekah aja, patut sedekah. Tapi sedekah kita jawab. Kata tak nampak alim kita tu. Tak nampak alim kita. Kadang-kadang, na'udzubillah. Orang tanya kita, kita tak tahu mana, jawab cukup. Kata tak nampak komang. Nampak komang. Kadang-kadang kita tak tahu benda. Kita sendiri tak tahu mana benda itu. Al-Imam Malik, orang tanya puluhan soalan, dia jawab sebahagian kecil je. Hak lain tak jawab kerana banyak sebab. Banyak sebab lah. Nak beritahu, kadang-kadang timbul. Jadi sekiranya ilmu itu menimbulkan sikap-sikap itu, seperti takabur dengan ujubnya, dengan riaknya, semua itu kan sifat buruk yang dicela oleh syarak. Jadi kita nak tahu hijab ilmu ni untuk kita kedak, apa kesan ilmu. Sekiranya dia membabitkan perkara-perkara dosa, maka itulah hijab ilmu yang bertaraf, yang kita perlu. Kita semua ni perlu. Sebab itu ulama-ulama ketika membahaskan hijab ilmu ni, antara hadis yang selalu mereka kaitkan adalah, iaitu antaranya ialah man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Antara dalil, antara hadis yang mereka selalu sebut, sesiapa yang bertambah ilmu, tapi tidak bertambah petunjuknya, hidayahnya,
Sepatutnya menjadikan kita ni lebih tawaduk, tak jadi gitu. Sepatutnya kita ni lebih memandang kita tahu banyak ni, dan kita tahu kita banyak benda lagi yang tak tahu, menjadikan kita ni lebih tidak pandang remeh ke orang. Ya, kita kau ngaji kau banyak tahu, dan masa sama kita tahu banyak lagi aku tak tahu. Ya sudah, banyak lagi aku tak tahu ni. Kesedaran itulah menjadikan dia tak akan pandang remeh ke orang, tak akan pandang rendah ke orang, apatah lagi memperbodohkan orang, menganggap orang semuanya bodoh belaka, tak tahu kala belaka. Ini yang dikatakan sebagai hijab ilmu. Jadi hijab ilmu secara mudahnya, bagi ilmu menjadi hijab ni pada kelas kita ni, pada tahap kita ni, apabila ilmu itu menghasilkan sesuatu yang dilarang oleh syarak, yang membabitkan dosa dan menjauhkan kita dari Allah. Itulah hijab ilmu pada kita. Pada kita. Jadi contoh dalam riwayat tadi, malizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya, pengetahuan, tapi tidak bertambah petunjuknya, maka Nabi kata tidak bertambah orang ini, dia ni atau kita ni tidak bertambah kecuali semakin jauh. Jadi ilmu yang ada pada kita tu, bagaimana dia menjadi hijab? Ia menghalang kita menjadi lebih dekat, sehingga kita ni jadi kau jauh dari Allah. Macam mana tadilah, apabila kita ni dengan sebab ilmu timbulnya takabur, timbulnya ujub, timbulnya riak dan sebagainya, artinya jiwa kita semakin jauh dari Allah. Jadi ilmu itu menjadi penghalang kepada kita. Itu maksud hijab ilmu, menjadikan kita ni kau jauh. Apabila ilmu itu menimbulkan sifat-sifat seperti itu dalam diri kita. Jadi kalau begini ni, hak ni tarah mana? Tarah kita semualah. Kita ni. Macam gini jugalah. Orang ni kalau dia alim sungguh, lain keadaan. Kita tengok orang ngaji silat, orang belajar silat. Orang hok pandai sungguh main silat ni, dia tak tunjuk orang dah. Hok pandai sungguh. Saya tak nak kata ke siapa, kita pengalaman kita. Kita muda-muda dulu kita main-main juga benda gini. So slow lah. Tapi hak kita baru belajar setir dua tiga buah ni, hak ni lah lambat tengok orang. Nak ajak gocoh lalu. Lambat tengok orang. Lambat ada lubang, nak tunjuk bunga lalu. Orang pandai sungguh tak tunjuk. Sebab apa jadi gitu? Kerana kita rasa kita ni gagah dua orang dah. Baru mengaji 2-3 kutia, maka ilmu pun supaya itu. Kadang-kadang timbul. Maksudnya, jadi na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Jangan sampai kita terjadi seperti itu. Biarlah ilmu yang kita dapat ni menjadikan kita ni semakin sedar, semakin menghormati orang, semakin kita tidak meremehkan orang, memperbodohkan orang. Kerana kita tahu, kalau kita mengaji, kau sedar kita kau sebenarnya banyak lagi aku tak tahu. Patutnya macam tu. Jadi mudah-mudahan ilmu jangan sampai kita ni dihinggapi penyakit tadi. Jadi yang dikatakan ilmu menjadi hijab itulah. Bila ilmu itu menimbulkan sifat demikian, itu artinya kita semakin jauh dari Allah. Jauh itulah arti kita ni terhalang daripada dekat. Terhalang. Maka terhalang tu orang panggil hijab. Orang panggil hijab. Satu, semakin jauh. Yang kedua, dia melibatkan dosa. Dan kerana itulah ulama tasawuf mengaitkannya dengan hadis asyadun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Na'udzubillah. Orang yang paling berat azab di akhirat ialah orang alim tetapi ilmunya itu tidak memberi manfaat ke dia. Maksudnya dengan ilmu itu, tapi ilmu itu tak beri manfaat, dan tidak memberi manfaat tu, dia mengakibatkan benda yang buruk. Azab, seksa, sengsara di akhirat. Jadi seperti inilah yang dikatakan hijab ilmu. Ilmu yang dengannya kita dihinggapi penyakit-penyakit tadi tu. Lalu kita jauh dari Allah. Dan dengan pula kita ni mendapat dosa. Kerana takabur ni dosa, ujub ni dosa, riak ni dosa.
Jadi itulah yang dimaksudkan dengan hijab ilmu. Jadi kalau seperti itulah maksud hijab ilmu, berarti kita semua ni terlibat. Kita ni. Adapun hijab aulia, itu tidak melibatkan dosa. Dia melibatkan peningkatan tahap, dok naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itu hijab aulia. Adapun melibatkan kita kau jauh ni, menyebabkan kita berdosa ni, itu hijab kita semua ni. Ilmu sekiranya membuahkan demikian, itulah jadi hijab bagi kita. Jadi hijab untuk kita semua. Adapun aulia, hijabnya itu bukan seperti itu. Hijabnya itu menghalang dia daripada naik ke makam yang lebih tinggi. Kita ni antara luluh dengan gagah. Antara luluh dengan gagah. Maka luluh 40. 40, 39, 41. Tu. Jadi adapun aulia, sama ada A+ ke A tolak. Dia tak main luluh gagah dah. A+ ke A tolak. Itu hijab aulia. Tak boleh A+, A juga, A tolak. Tapi kita ni tak luluh gagah. Gagah. Itu hijab kita. Saya nak beri contoh kalau nak dengar, tapi tak mau panjanglah, takut sebab benda ni kalau dia memerlukan pengalaman sikitlah. Contoh. Maksud hijab aulia ni dia tidak melibatkan dosa. Dia melibatkan pakat je, dok naik tinggi. Kita ni melibatkan dosa. Bila ilmu tu menyebabkan timbul penyakit tadi tu, kita kau jauh daripada Allah dan kita menanggung dosa dengan sifat-sifat buruk tu. Hijab aulia sekiranya kita nak kaitkan dengan ilmu. Sekiranya sebenarnya hijab aulia ni bersifat ahwal. Tapi tak apalah. Kita nak kait dengan ilmu jugalah. Kalau nak kait dengan ilmu pun. Baik, kalau kita nak kaitkan dengan ilmu seperti ilmu laduni yang dikurniakan Allah kepada seorang aulia tu. Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu yang sama ada kita nak namakan dia sebagai ilmu warasah, ada orang panggil ilmu warasah, atau ilmu wahbi, bukan ilmu wahabi, ilmu wahbi, jangan baca salah, cari ilmu wahbi pula. Wahbi, ilmu kurniaan, ilmu warasah, ilmu tafhim yang difahamkan Allah, ilmu ilham, ilmu mukasyafah dan sebagainya. Macam mana benda ini boleh jadi hijab? Maka golongan aulia ni yang dapat benda-benda macam ni, dia dapat ilmu warasah ni, Allah Ta'ala beri ilmu pada dia sehingga dapat memahami apa yang orang tak faham. Dia dapat mengetahui sesuatu yang setengah tu tidak dengan jalan belajar pun, tapi Allah Ta'ala perzahirkan, penampak kurnia ke dia ilmu tu. Orang ngaji sehari, orang ngaji setahun, ilmu lebih banyak dia orang ngaji setahun lagi. Allah Ta'ala fahamkan dia. Buka pintu hati dia tu dapat memahami. Orang tak faham, dia boleh faham. Orang tak tahu, dia boleh tahu. Itu ilmu ni dinamakan dengan ilmu macam-macam. Jadi yang menjadi hijab bagi aulia, bila di antara mereka ni dapat kurniaan-kurniaan seperti ini, dia rasa galik dengan benda tu. Asyik. Dia galik dengan ilmu yang dia dapat tu. Tapi bila dia galik, maka galik dia dengan ilmu yang dikurniakan Allah itu jadi hijab ke dia. Daripada naik ke makam yang lebih tinggi. Dia galik dengan benda tu. Saya nak beri contoh lain pula, biar nampak sikit. Tak apalah, kita pun nampak memang blur sikit, tapi tak apalah. Supaya paling mudah yang kita rasa boleh memahamkan. Contohnya amalan lah. Amalan. Ibadah. Bagi orang-orang yang menempuh perjalanan tasawuf ni, dia akan menempuh perjalanan, kadang-kadang dia rasa sedap dengan ibadah dia. Rasa asyik galik, suka nak buat ibadah. Bahkan kalau tak buat, rasa macam kosong. Rasa macam ada angkasi. Rasa kurang. Sebab dia sudah asyik dengan ibadah dia. Rutin dia. Ibadah dengan solatnya, itu ini. Dia rasa sedap. Dia rasa galik, lazat dengan ibadahnya tu. Sehingga kalau tak buat, dia rasa macam kurang. Macam kita tak angkasi. Tapi dia galik dengan ibadah. Tapi bila dia kekal dengan keadaan itu, galik dengan ibadah, sepatutnya dia naik ke makam rohani yang lebih baik. Sepatutnya dia galik dengan ma'bud tu, Tuhan yang diibadahkan tu. Ini mungkin orang yang tak lalu mungkin tak pernah nampak. Tapi tak apalah, dia contoh. Dia galik, suka dengan ibadah-ibadah. Hak sepatutnya dia kena galik Tuhan yang diibadahkan itu.
ma'bud itu. Maka dia galik dengan ibadah tu menjadi hijab dia daripada naik ke tingkat yang lebih tinggi itu, iaitu galik dengan ma'bud itu. Contoh lain, tak apalah. Zikir. Ada orang bila dia mengamalkan zikir khusus terutamanya, dia akan sampai satu tahap, dia rasa sedap dengan zikir itu, lazat. Asyik dengan zikir dia. Kalau dia tinggal zikir, dia kata ada benda yang kurang pada diri dia. Ada orang sampai ke situ. Maka ya, sekiranya dia galik dengan benda tu, galik dengan asyik dengan zikir ni, padahal yang nak dicapai adalah galik dengan mazkur, Tuhan yang diingati tu. Ni mungkin tak nampak ada apalah. Tak makan apanya galik dengan zikir. Galik. Maka terhalang dia daripada galik makam yang lebih baik, iaitu galik dengan Allah yang mazkur, yang diingati tu. Maka ini disebut hijab aulia. Jadi hijab aulia ni tak melibatkan dosa. Dia melibatkan pakak dia tu. Pakak dia tu. Dia galik dengan ibadah. Sepatutnya dia galik dengan Allah yang diibadahkan itu. Dia galik dengan zikir. Sepatutnya dia galik dengan Allah yang dizikirkan itu. Mazkur tu. Jadi, galik dengan ibadah, galik dengan zikir bukan dosa. Bukan dosa. Cuma dok naik pakak lebih baik. Itu dia. Itu hijab aulia. Adapun sekiranya ibadah kita itu, ilmu kita itu menjadikan kita rasa kita lebih dari orang, itu panggil ujub, dosa selalu. Maka aulia bukan biasa ni. Sekiranya kita dengan ibadah kita, dengan ilmu kita tu, kita rasa kita lebih daripada orang lain tak tahu belaka, itu panggil takabur. Perendah ke orang. Pandang orang serba tak kena, serba tak tahu, serba salah. Itu takabur panggil. Itu dosa. Ini bukan hijab aulia biasa ni. Kena beza. Jadi yang kita bicarakan hijab ilmu tu sebenarnya hak kita perlu hari-hari. Sebab kita kan mengaji. Ada orang jadi alim, ada orang pergi mengaji, ada orang mengaji secara rasmi, mengaji di sekolah, di universiti, di pondok, ada orang mengaji tak rasmi. Macam kita ni dengar mari ngajilah ni apa ni. Maka kita tak boleh nak elak daripada tu. Kadang-kadang bila kita asyik galik ngaji ni, kita rasa tengok kadang mari tengok kawan mu tak mengaji, kita rasa kita lebih dari dia dah. Kita mula kita pandang ke dia ni, mu ni tak tahu kala, bodoh, itulah macam-macam. Kena nyakit dah. Kena lalu nyakit. Nak kita ni ngaji kita banyak sikit lagi, nak habis kita kata round 2 kali dah. Berasa banyak tahunnya, kena nyakit lalu dah. Itu yang dimaksud hijab ilmu. Sehingga kebenaran yang datang bukan dari kita anggap tidak benar. Itu penyakit-penyakit yang timbul. Jadi saya nak mudah-mudahan tidak mengelirukanlah bahawa apa yang saya sebut tentang hijab ilmu itu yang saya maksudkan itu, dan itulah yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf dalam kitab mereka itu, bahawa itu keperluan kita hari-hari, termasuk dalam muhlikat, perkara yang boleh merosak binasakan, yang termasuk fardu ain kita belajar benda ni dan menghindarkan diri daripadanya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada penyakit ini. Menjauhkan kita daripada penyakit ini. Itu yang saya nak jelaskan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baiklah.